الشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita sambung bacaan daripada surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Ini selawat Anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah
مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Kita sambung dengan doa awal Ramadan. Allahumma inna ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Allahumma inna ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Allahumma inna ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, kami mohon hadirkanlah awal Ramadan kepada kami dengan penuh ketenteraman dan penuh kekuatan dan keimanan, sihat dan selamat sejahtera. Wahai Tuhanku dan Tuhan sekalian makhluk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak-banyak kita rafakkan setinggi-tinggi puji dan puja kesyukuran yang tak henti-henti kepada Allah Azza wa Jalla atas pinjaman Allah kepada kita. Sehari lagi kita berjaga pada pagi ini, kita bangun, kita berdiri, kita berjalan, kita makan minum dengan sendiri atas izin Allah, keseluruhannya daripada anugerah kesihatan yang telah pun Allah pinjamkan kepada kita. Terima kasih ya Allah. InsyaAllah hari ini kita akan duduk sama-sama menerajui satu lagi kitab Syama'il Muhammadiyah. Rasanya agak lama kita tak baca Syama'il ya. Jadi kita ni dalam ura-ura nak mula dengan kitab baru. 10 sahabat yang dijamin syurga menanti selesainya ataupun khatamnya Syama'il Muhammadiyah. Sebelum kita menghantar Syama'il Muhammadiyah ke tempatnya kembali, sebelum kita sambut dengan 10 sahabat
ridwanullahu alaihim ajma'in, maka sama-samalah kita bermuhasabah diri. Layakkah kita duduk bersama-sama dengan para-para anbiya, para-para mursalin, para-para ashabiyah yang diredai oleh Allah Ta'ala. Walaupun sifat ataupun sikap kita tak sama dengan mereka. Walaupun hujung jari atau mungkin di bawah telapak kaki tak sama. Tapi kita hari ini kita sedar kita dalam usaha untuk jadi sama macam mereka. No? Kita sedang dalam berusaha untuk jadi baik walaupun kita sedar kita tahu yang diri kita ini tak berapa nak baik. Kita dalam usaha mendekati para sahabat, mendalami sirah Rasulullah, mengetahui cerita-cerita para-para anbiya, tak lain dan tak bukan adalah untuk memperelokkan akhlak kita. Yang mana akhlak itu di antara salah satu daripada asbab untuk kita dimasukkan ke syurga Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung hari ini. Kalau kitab saya, muka surat 126. Hadis 373. Haddathana Umar bin Ismail bin Majalid bin Sa'id. Jumpa tak? Jumpa dah sahabat-sahabat Ridwanullah, sahabat-sahabat yang diridai Allah. Kalau dalam kitab Syama'il yang besar tu, hadis yang ke-352. Kalau dalam Syama'il saya ni, macam ni, hadis 373. Hadis dia mulakan dengan Haddatsana Umar bin Ismail bin Majalid bin Sa'id. حدثني أبي عن بيان حدثني قيس بن حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل رقى دما في سبيل الله وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أصداقنا وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يعزرني في الدين لقد خبت إذا وخسرت saya silap baca وخسرت وضل عملي. Hadis diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menyatakan, akulah orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Akulah lelaki pertama yang melemparkan panah di jalan Allah. Engkau melihatku berperang bersama para sahabat. Dan kami tidak makan kecuali daun dan batang pohon anggur. Hingga luka mulut kami. Hinggakan seorang dari kami membuang air besar seperti kambing dan unta. Lantas Bani Asad hendak mengeji aku dalam urusan agama. Jika begitu hilanglah kebaikan dariku. Rugilah dan sesatlah amalanku. Ini kisah daripada riwayat ataupun diceritakan daripada seorang sahabat yang sangat-sangat dikasihi Nabi SAW, iaitu atas nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah di antara sahabat baginda SAW yang terawal memeluk Islam. Ketika mana Nabi dilantik menjadi Rasul, Sa'ad bin Abi Waqqas ini berusia 13 tahun. Dikira dia antara sahabat yang muda lah. Dan dalam sejarah mencatatkan, Sa'ad bin Abi Waqqas ini antara kanak-kanak lelaki yang lahir pada tahun yang sama dengan kelahiran Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, dan satu lagi Talhah bin Ubaidillah. Mereka ni segagan, 4 orang ni.
pemuda yang dipanggil Rijalul Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda-pemuda gagah yang berada di keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Nabi latih dia dengan kemahiran berkuda dan juga memanah di dalam peperangan Badar, peperangan yang pertama berlaku dalam penghijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika ini usia Sa'ad bin Abi Waqqas adalah 25 tahun. Muda lah, nah, pemuda. Masih lagi muda, berserta dengan para sahabat yang lain dalam keadaan senjata perang yang tak mencukupi. Namun dia ada busur panah. Okey, kalau siapa pernah ikut saya, pergi tengok di pameran tamadun Islam, artifak barang-barang Rasulullah yang pernah satu ketika 2-3 kali lah dibawa masuk dalam Malaysia ni, kita berpeluang menziarahi tempat. Salah satunya dia tunjuk replika, bukan yang betul. Replika busur panah milik Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita ukur dia sama tinggi dengan berdiri kita ni. Ya? Punya besar, dia punya busur panah dia. Dia punya anak panah tu satu-satu tu. Kalau kata busur panah pun panjang tu, anak panah dia pun panjang tu. Memang panjang. Kita kalau nak angkat sebelah tangan tak terangkat, dia diperbuat daripada besi. Ya? Yang dia duduk panah musuh ni. Sebab tu Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kita baca di dalam hadis ni, dia ada marah dekat satu Bani Asad. Bani Asad nak mengejek aku. Okey. Sebelum kita baca terangkan isi hadis ataupun matan hadis ni, saya nak buat cerita pasal apa. Dalam hadis ni dia marah dekat Bani Asad. Bani Asad ni siapa? Okey nah. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni, bila mana dalam peperangan Badar, dia di antara sahabat yang kata Rasulullah yang mula-mula luka sekali. Yang mula-mula luka. Apabila dia naik kuda dia tengah laju tu, dia boleh bangkit berdiri di atas kuda tu. Sambil dia memanah, dia bangkit berdiri atas belakang kuda. Bayangkan, kita ni kan kata berdiri duduk di atas kuda pun tak berani lah. Kalau kata Saidina Umar terkenal, kalau dia naik kuda, kaki dia ni meleret atas tanah. Nak cerita sifat dia tingginya Saidina Umar Al-Khattab tu, kalau naik kuda, kaki dia ni kena tanah. Punya besar, punya tingginya dia. Jadi dia kena ada satu pelana yang kukuh. Kuda dia kena kuda yang besar. Yang mana kuda dia dihadiahkan oleh seorang tentera Rom. Hadiah dekat dia. Cari kuda yang paling besar, baru boleh muat badan dia tu. Tengok pahlawan-pahlawan Rasulullah. Bagaimanakah Islam tak gemilang andai pahlawan seperti itu yang hadir, yang memperjuangkan nasib Islam bersama-sama dengan prajurit-prajurit yang lain. Itulah di antara pahlawan-pahlawan hebat milik baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia tak suka duduk di sebelah Umar Al-Khattab. Sebab dia kata, kita tak ada bunuh lagi, dia bunuh dulu. Jadi, Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia suka ambil musuh yang sama-sama naik kuda dengan dia. Itu yang kata Rasulullah dalam perang Badar, aku tengok dia berdiri di atas kuda. Rasulullah cerita dia memanah sambil berdiri atas kuda. Bayangkan berdiri dengan kuda dia yang berlari laju, dia memanah. Dan kemudian satu-satu ketika, dia boleh pusing duduk di bawah perut kuda tu dengan kaki dia belit di perut kuda tu. Dia pusing kepala di bawah. Hebat. Sa'ad bin Abi Waqqas, pemuda yang paling hebat, paling gemilang di dalam pertempuran Badar. Pertempuran pertama. Dan ketika itu baju dia koyak rabak. Masa tu dia tak ada baju besi lagi. Baju dia koyak rabak. Berdarah-darah baju dia, adik, kerana luka merata-rata. Tu pakaian. Kemudian apa dia buat? Dia balik, dia jahit baju tu. Dia bagi tahu, dia masa tu dia kahwin dah. Rasulullah ni dia akan bagi sahabat-sahabat dia kahwin muda untuk menjaga nafsu dan mata.
Dan dia beritahu kepada isteri dia, dia kata, jahit baju ni seelok mungkin kerana ia akan menjadi kafanku nanti. Dia nanti nak jadi saksi di hadapan Allah yang aku pernah menyarungkan dia berperang fisabilillah. Dia nak pakaian tu jadi saksi sebagai kafan dia nanti. Kita ni boleh lah kalau kata kita nak cari di antara satu pakaian yang kita duk pakai sembahyang, atau mungkin kita duk pakai, kita pergi tawaf ke, kita berukuf ke, kita simpan. Dan kita wasiatkan kepada ahli keluarga kita. Simpan telekong ni nak bagi mak pakai waktu ketika mana dikafankan. Cari yang kita selalu pakai. Jangan hak yang tak pernah pakai. No? Baru sangat kot. Cari yang kita selalu pakai. Dia nanti nak jawab di hadapan Allah. Ke mana kita bawa dia. Untuk apa kita gunakan dia. Tu yang kata sunnah-sunnah sahabat. Yang dia kata oleh sahabat. Okey. Cerita yang dia marah sangat dekat Bani Asad ni. Dia ni seorang lelaki yang gagah, kuat, perkasa. Ketika mana cerita ni berlaku apabila Rasulullah dah wafat. Bila mana Rasulullah dah wafat, mai sampai pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab. Kan dia kata dia dengan Saidina Umar Al-Khattab ni tak berapa nak boleh sembang sekali. Sebab Saidina Umar ni dia bersifat tegas. Terlampau tegas. Dia kata kepada sahabat Abi Waqqas, kita tak boleh kerja dalam satu negeri. Lah ni aku hantar hampir ke Kufah. Kufah ni yang Iraq lah. Pasal apa dia hantar ke Kufah? Dalam pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab, negara Parsi ni koyak. Sampai hari ni mana ada negara Parsi. Sebab Rasulullah pernah berdoa. Rasulullah berdoa sebab surat yang Rasulullah hantar dekat Raja Parsi tu dia koyak surat Rasulullah. Bila dia koyak surat Rasulullah, Rasulullah kata negara dia pernah koyak. Dan memang Parsi koyak sampai hari ni. Terpecah menjadi dua. Iran dan Iraq. Maka itulah terhasilnya puak-puak Syiah yang begitu ramai di Iran. Di antara salah satu daripada sejarah Iran dan Iraq tu adalah berpunca daripada pecahan negara Parsi yang satu ketika dulu mendukung pimpinan tertinggi di antara dunia jahiliah. Rom dan Parsi lah. Tapi oleh kerana raja dia menghina surat Rasulullah, pasal Rasulullah tulis di situ Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selawat dan salam ke atas Muhammad Rasulullah. Dia marah terus. Oh, dia nak suruh sejahtera ke atas dia. Sepatutnya akulah raja, dia siapa? Tu yang dia ambil. Dia kata, mai sini surat tu. Dia koyak terus. Dia koyak terus. Utusan Rasulullah tu balik. Balik Rasulullah tanya. Raja tu terima tak surat? Terima. Dia buat apa? Dia koyak. Kata koyak. Rasulullah terus berdoa kepada Allah. Agar negara Parsi akan koyak macam mana dia koyak surat Rasulullah. Memang koyak sampai hari ini. Dan sampai kiamat Parsi takkan bercantum. Kalau kita tengok Iran dan Iraq pun berperang sama-sama mereka. Dua beradik kembar tu. Berperang sama wilayah yang dah koyak tu. Itu hasil daripada doa Rasulullah. Okey. Saidina Umar Al-Khattab ni hantarlah Sa'ad bin Abi Waqqas ni pergi jadi menteri di Kufah. Saidina Umar dia ditegas. Kalau dia hantar pergi menteri dia pergi negara ni, dia akan hantar. Kalau kita lah ni, kita panggil apa? Yang duk siasat menteri ni. SB, kan? Special branch. Hantar pergi suruh siasat. Setahun dia akan hantar. Pergi tengok. Dulu katalah contoh. Dulu dia duduk rumah flat. Lepas dia jadi menteri, dia duduk rumah apa? Duduk rumah 2 tingkat. Ke dia renovate dia punya dapur masak ke dia bubuh aircon 4, 5, 6 biji ke. Walhal dulu dia duduk pondok buruk saja. Aku bagi-bagi dia jadi ketua menteri, dia jadi lagu mana. Dia akan hantar. SB dia suruh pergi siasat. Kewangan. Apabila dia dapati di antara menteri yang dihantar ni, kehidupan lebih kaya daripada sebelumnya, dia panggil, dia akan tanya, ambil duit tu di mana, gaji ku bagi ke hang banyak ni, lepas tu hang belanja kok mana, yang boleh dapat sampai banyak ni, tak lain dan tak bukan tentu hang seleweng harta negara, tentu hang rampas hak rakyat. Itulah pemerintahan Saidina
Umar Al-Khattab. Lama dia perintah dah. Hampir 12 tahun ni. Jenuh sahabat-sahabat yang dihantar ke Kufah ke, yang dihantar ke Iran, yang dihantar ke Basrah. Kata-kata dihantar ni. Nah, dihantar lah special dia. Suruh pergi soal selidik. Apa dia buat? Nah, lepas tu dia kata, suruh hang pi tanya setiap negeri, setiap kampung, setiap daerah. Contoh kata kalau Pulau Pinang ni kita ada 6 daerah. Kita ada Barat Daya, kita ada Timur Laut, kita ada Kepala Batas, kita ada seberang perai selatan, seberang perai utara. Kan? Jadi macam tu lah juga Saidina Umar ni dia hantar SB dia suruh pergi tanya setiap daerah apa yang hampa tak puas hati dengan gubernur yang kau lantik ni. Sikit ke no, kalau pergi tanya gubernur tu dia kata dia puas hati semua. Dia suruh pergi tanya orang. Pergi tanya di mana? Pergi tanya di masjid. Jangan pergi tanya di lorong-lorong. Orang lorong tak boleh pakai cakap dia apa. Pergi tanya di masjid. Habis tanya semua puas hati. Ada satu tempat. Dia masuk di perkampungan Bani Asad. Ni nak cerita tentang hadis ni. Masuk di perkampungan Bani Asad. Tanya-tanya dia kata bagus pemerintahan. Sa'ad bin Abi Waqqas ni memang terbaik lah. Dengan adilnya, dengan alimnya, dengan zuhudnya. Cukup baik dalam pemerintahan dia. Lepas tu, tiba-tiba bangkitlah seorang lelaki. Bangkit seorang lelaki di kalangan Bani Asad itu bernama Sa'ad bin Qatadah. Lelaki ni umur dia dalam 50-an lah. Dia ada tak puas hati dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sebab dia jarang-jarang ke masjid. Orang jarang-jarang pergi masjid. Lepas tu, kalau apa-apa info atau apa-apa maklumat yang diberi, tak dapat lah. Kalau ni kita ada handphone, kita boleh dah check tengok kan. Kalau dulu segala maklumat disebarkan dari masjid. Dia ni jarang-jarang pergi masjid. Sa'ad bin Abi Waqqas akan lantik setiap satu daerah tu. Kalau kita kata wakil rakyat lah. Banci tengok siapa yang malas pergi sembahyang berjemaah di masjid. Tanya dia, suruh dia bagi alasan. Dia ni Sa'ad bin Qatadah ni, dia bagi alasan dia tak kahwin. Bila dia tak kahwin, dia duk ulang pergi masjid. Sekali dia dalam perjalanan rumah dia yang jauh tu, dia tengok anak darah orang. Alasan macam-macam untuk dia tak pergi. Tiba dia bangkit. Dia kata, aku tak puas hati 3 sebab dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Yang lain semua bagus. Tapi ada 3 sebab yang aku tak puas hati kat dia. Lepas tu, SB ni tanyalah, apa benda ceritalah kat aku. Dia kata, aku tak mahu cakap dengan aku nak cakap dengan Khalifah. Panggil Khalifah mai. Sampai berita ni kepada Khalifah Umar Al-Khattab, dia mai. Dia turun. Dia memang akan turun sendiri ke tempat tu. Ke perkampungan Bani Asad. Bila dia sampai, dia tanya. Aku dah sampai dah. Hajat dah nak cerita apa dekat aku, hang cerita. Aku dah sampai. Apa yang tak puas hati dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang mana seluruh penduduk negeri Kufah ni berpuas hati dengan dia. Tapi hang ni tak puas hati pasal apa? Dia kata aku ada 3 benda yang aku tak puas hati. Pertama, dia semayang cepat. Kami nak mai jemaah, sampai-sampai dah sudah. Kan saya kata dia malas berjemaah. Pergi lambat-lambat. Siapa nak tunggu hang seorang? Dia kata setiap kali aku sampai, aku kena masbuk. Setiap kali aku sampai, aku kena masbuk. Kita tahu, orang yang selalu masbuk di dalam solat adalah orang yang terlewat. Bukan imam tu cepat. Bila kita nak ikut orang nak naik bas rombongan, kita kena cepat. Kalau kita lambat, orang tinggal. Macam tu juga di dalam berjemaah ni. Dia kata, yang pertama sekali, dia semayang cepat. Yang kedua, lama dia tak buat peperangan. Kami ni teringin sangat nak berperang syahid pula di jalan Allah. Tapi di dalam pemerintahan Sa'ad bin Abi Waqqas ni tak ada perang. Kami nak berperang. Tak ke alasan bodoh yang dia duk bagi tu, no?
Negara mana-mana nak pergi perang dengan siapa? Kalau kita lawan macam tu lah. Jadi kita tengok Abi Waqqas pun tak biar benda ni lah. Kemudian dia kata, yang ketiganya dia kata, dia tak bagi harta rampasan sama kata. Berperang pun tak, mana nak bagi harta rampasan? Kalau ada peperangan, adalah harta rampasan. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni biasanya dia akan mendapat harta zakat. Dia akan berbagi sampai habis. Kat dia tak ada apa. Dia akan bagi sampai habis. Nah? Dan dia akan selidik betul-betul. Layak ke tidak, layak ke tidak, layak ke tidak. Tak ada lah orang yang tidak layak dapat menerima zakat. Pasal apa? Duk harap dekat ketua kampung aja cari. Dia kena hak ketua kampung. Dia tak katalah kat ketua kampung siapa-siapa dah. Kena hak cari kroni kan. Kita pun tengok IC tu. Rasa-rasa tak layak. Kita nampak tak layak. Tiba-tiba menerima. Okey. Macam itulah berlaku. Dia kata 3 benda aku tak puas hati. Tak apa. Umar Al-Khattab kata, Han dengar tak? Sa'ad, Han dengar tak? Ni apa dia ni duk komplain kat Han. Apa pula Han nak kata? Sa'ad pun tak biar lah. Kan? Kita jangan jadi bodoh sangat. Kalau orang kata, baik Sa'ad kata tak apa. Dengan nama Allah, saksikanlah hari ini dia kata. Aku nak berdoa kepada Allah. Dia kata, aku mohon kepada Allah agar si pemuda yang nama Sa'ad juga, nama Sa'ad juga. Sa'ad bin Qatadah ni panjang umur dia. Tengok. Kawan tu fitnah dia. Dan dia kata seandainya 3 tuduhan itu bersifat fitnah, aku berdoa kepada Allah Ta'ala agar umur Sa'ad bin Qatadah ni panjang. Panjang pasal apa ni, no? Kalau kita pergi mampu seorang lah, hidup pun tak guna. Tapi dia berdoa untuk kawan dia bagi panjang umur. Yang kedua dia kata, aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Sa'ad bin Qatadah ini bukan sahaja panjang umur, tetapi dia kekal dalam kefakiran dan kebodohan. Dahlah bodoh, miskin papa ke dana pula. Tu jatuh tu, pemimpin punya doa, pemimpin adil, doa dia tanpa hijab. Kemudian, yang ketiga, dia kata, kalaulah apa yang dituduh aku 3 benda tadi tu fitnah, maka fitnah tu kembali kepada kehidupannya. 3 doa. Dia berdoa. Dan saksikanlah hari ni, aku letak jawatan. Dia tarik diri. Walhal, ketiga-tiga tuduhan daripada Bani Asad ni semua tak betul. Semua tak betul. Itu yang ada kalam yang dia ucapkan di sini. Dia kata, Bani Asad ni nak mengejek aku dalam urusan agama. Jika begitu, hilanglah kebaikan dariku, rugilah dan sesatlah amalanku. Kita tengok matan hadis yang dia baca tadi. Yang mana dia kata, akulah lelaki pertama yang melemparkan panah di jalan Allah. Engkau melihatku berperang bersama para sahabat. Dan kami tidak makan kecuali daun dan batang pohon anggur. Sian kat mereka macam dia nak sebut baliklah dekat Sa'ad bin Qatadah ni. Hampa tak tahu. Kami memperjuangkan agama. Kami berperang di jalan Allah. Hampa ingat kami suka-suka pergi berperang. Dapat harta rampasan. Balik main berbagi. Enjoy ya dengan harta rampasan. Hampa tak tahu. Lebih kurang macam tu lah. Kata-kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Hampa tak tahu. Dia kata, aku ni di antara orang pertama yang tumpah darah di jalan Allah. Memang betul. Kan dia Rasulullah lantik dia sebagai pemanah. Dialah di antara sahabat yang pernah dipanah biji mata dia ni. Anak panah, bayangkan anak panah besi masuk di dalam rongga biji mata ni. Bila cabut besi tu terkelak dengan biji mata sekali. Punya teruk. Sakit lah. Kita jangan kata panah. Habuk masuk. Jangan kata habuk. Tumbuk sambai, cabai percik masuk. Allah. Punya pedih menonong-nonong cari ayam. Dia anak panah besi masuk terus ke dalam rongga mata. Lepas tu bila anak panah tu mengganggu dia untuk nak konsentrate terus memandang, dia cabut. Bila dia cabut terkelak dengan biji mata sekali. Masa tu Rasulullah ada dekat dia. Ni cerita dalam perang Uhud ni lah. Dia di antara tentera pemanah
yang ada di atas Jabal Rumat. Ha. Lepas tu bila terkelak tu Rasulullah simpan biji mata dia. Nak? Letak balik ke dalam. Ni mukjizat Rasulullah ni banyak dah. Masukkan balik biji mata dia ke dalam. Sebab tu dia macam nak ungkit balik lah dekat Bani Asad ni. Nak senang-senang lah kata pergi perang. Nak? Kan tadi dia kata bayang cepat. Dah lambat-lambat. Tinggal siapa nak tunggu hang seorang. Awak hang siapa nak tunggu hang. Allah yang lagi besar nak tunggu hang seorang. Nah, dah lah hang penjagaan mai. Kena hari yang tak mai, kami tak payah semayang. Kan? Yang kedua tu dia kata, yang kata tak berperang negara dah aman. Jadi tak perlu ada peperangan. Awak ingat senang ke nak perang di jalan Allah ni? Aku di antara orang yang pertama tumpah darah dia di jalan Allah. Dalam perang Badar dia memang luka parah. Sebab tu dia simpan pakaian tu untuk dijadikan kafan. Nah? Kemudian di dalam perang Uhud, dia luka pada mata dia tu yang kata seketul biji mata dia keluar tu. Di dalam peperangan Khandaq. Ni yang dicerita ni. Tak ada apa nak makan dalam peperangan Khandaq. Dia kata, aku dengan sahabat-sahabat lain tidak ada apa nak makan kecuali daun dan batang pohon anggur. Tengoklah. Daun anggur tu mereka ambil, mereka kunyah, mereka makan. Untuk apa? Alas perut nak cari tenaga. Untuk nak meneruskan peperangan. Dalam perang Khandaq ni, cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ni lagi seronok lah. Kan kita tahu Khandaq ni bermaksud parit. Yang digali parit. Lebarlah parit tu. Kuda sama kuda. Kuda orang tentera Islam dengan kuda tentera musyrikin duduk lawan menghadap. Nak pi tak boleh. Sebab apa? Tak boleh nak sampai. Ada parit di tengah. Tak lagi nanti jatuh di dalam lubang parit tu. Mereka nanti memanah dari jauh. Dan kita tahu di kalangan sahabat yang paling hebat memanah ataupun dipanggil Rasulullah panggil dia pemanah tepat. Sa'ad bin Abi Waqqas lah. Ada seorang tentera musyrikin yang di balik sana parit ni. Dia duduk di belakang kawan dia. Dia jenguk sikit, dia jelen. Tak jelen. Jelen lidah dekat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad masa tu dia busur panah ada di belakang. Duk jaga perbatasan lah. Di antara musuh. Depan tu musuh. Daripada sini. Tapi tak boleh nak buat apa sebab jauh. Lepas tu dari jauh saja dia jenguk. Dia buat, kalau kita panggil dia ejek lah. Dia mengejek-ngejek dari jauh. Jenguk, jelen. Lepas tu dia menyorok belakang kawan dia. Dia jenguk, dia jelen. Dia mungkin buat muka dekat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ni, dia radang. Dia terus tarik anak panah dia. Kita panggil dia attack betul-betul ni. Sekali lagi masuk kali ketiga, kawan tu jelen kat dia. Dia bagi betul-betul dengan anak panah. Kawan tu duk menyorok belakang ni sebenarnya. Dia bagi betul-betul anak panah menembus kepala. Pandai ingat. Padahal duk menyorok tu, dia di antara pemanah yang tepat. Tahu tak dia makan apa? Dia kata kami makan daun dengan batang kurma. Dah habis daun dengan batang anggur. Dah habis dah daun. Tinggal batang, ambil batang anggur. Kunyah pula batang anggur. Telan. Sehingga kan dia kata buang air besar seperti kambing. Tak kambing. Jadi macam mana? Bulat-bulat. Okey kalau kita kata ni sebuah tu ni sebuah apa? Sembelit kan. Kita kalau minum air kurang. Badan kita panas. Kita kata berak lagu tik kambing pula. Kan? Sikit-sikit. Tak ada apa, makan daun, punya lapak lah para sahabat. Dia nak cerita betapa susah payahnya para sahabat dalam memperjuangkan agama Allah untuk mendaulat, mensyariatkan Islam di muka bumi. Yang hari ini kita rasa dengan penuh nikmat itu adalah daripada jerih payah, susah payah para sahabat. Dan kita hari ini cuma menjalankan apa yang patut saja. Apa yang mampu saja. Kita senang sungguh-sungguh. Dia pasal betul susah. Itu yang dia cerita di sini. Hang nak cerita tentang perang fisabilillah. Dia kata, aku orang yang pertama. Itu yang dia kata di sini. Lantas Bani Asad nak mengejek aku dalam urusan agama. Jika begitu hilanglah kebaikan dariku. Kalau macam tu aku ni tak baik lah, kata dia. Itu yang dia letak jawatan terus tu. Kalau macam ni aku tak baik lah. Rugilah dan sesatlah amalan. Dia pun minta kepada Sayyidina Umar Al-Khattab.
Aku letak jawatan. Kata Umar Al-Khattab, letaklah. Wahai Sa'ad. Umar Al-Khattab, dia tak mau di antara gubernur dia ada kesilapan. Walhal manusia selain daripada Allah. Bukannya maksum. Ha? Rasulullah. Saya maksum. Lepas tu dia kata kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, nak balik duduk di Madinah. Sahabat-sahabat begitu lah. Lepas dia bertebaran merata negara, dia pergi bawa Islam. Nak balik lah. Mai penghujung-penghujung usia nak balik. Macam kita lah, no? Kita asal daripada kampung, pergi kerja di tempat orang, di negeri orang, merantau duduk, merata. Dah habis penghujung, nak balik ke kampung. Tambahlah di kampung Madinah itu adanya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau kita tanya orang-orang yang merantau ini nak balik kampung, nak mati di kampung, nak dikuburkan di sebelah kubur ibu dengan ayah, adik-beradik semua ada di kampung kan? Walaupun mati kalau boleh nak kumpul sekali walaupun mati, no? Apatah lagi kalau kita nak bangkit di akhirat nanti, juga kita nak berhimpun sekali bersama dengan ahli keluarga kita, kan? Memang itulah cita-cita kita. Dan macam itulah Sa'ad bin Abi Waqqas dia balik mai, tak ada rumah dalam tu. Di dalam kota Madinah tak ada rumah. Kecuali ada satu tempat yang jarak dia 10 batu daripada Masjid Nabawi. Tak apa dia kata. 10 batu tak apa-apa untuk aku berjalan kaki ataupun naik kuda berulang alik bersolat di situ. Sampailah kepada satu masa orang tengok dia berulang. Kena piawai lah, no? Pasal apa Sa'ad bin Waqqas yang punya pandai menunggang kuda tak naik kuda? Kenapa berjalan kaki? Aku nak cari pahala pada setiap langkahan, setiap satu tapak. Aku nak cari pahala. Allah hapuskan 10 kejahatan. Allah gantikan dengan 10 kebajikan. Lalu dibina mahligai untukku di dalam surga. Walhal Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah seorang sahabat yang dijanjikan surga. Kenapa masih lagi mencari kebaikan? Walhal Rasulullah dah dah. Hampa ni masuk syurga. Dah ada tiket besar dah. Kalau kita hari ni orang makan pencin lah, no? Duduk sajalah, tak payah teruk-teruk. Aku pergi mari, Rasulullah dah bagi jaminan. Kok mana pun aku masuk syurga. Buat kau tak buat kau masuk syurga. Tapi dia pulun juga lah. Dia buat juga kebaikan demi kebaikan. Itu yang dia marah sangat dekat Bani Asad ni. Kalau kita baca dalam hadis ni. Hang nak perang fisabilillah. Hang rela ke untuk nak makan daun kayu? Hang sanggup nak makan daun kayu? Berak macam kambing tu dia kata. Susah nak keluar. Hanya orang yang sembelit saja faham macam mana nak keluar tu susah. Kan? Kena mai seminggu sekali tak berak. Dia tahulah macam mana, ya Allah. Kalau duduk dalam bilik air tu lama. Orang tanya ada siapa dalam, terus terbantuk. Makan saja keluarnya tidak. Yang ni dia pun ni pasal tak ada apa nak makan. Bila mai jumpa makanan daun kayu yang bukan makanan manusia ni, apabila manusia makan tak kena tempat dia, kurang pula minum air. Jadi macam kambing. Sebab tu dia kata, kami dah siap jadi berak lagu kambing, lagu unta, tak bulat-bulat tu saja. Boleh ke macam tu? Ni Sa'ad bin Qatadah ni, dia nak hampuk Sa'ad bin Qatadah. Tu yang dia bukan yang merajuk, dia menyampah dah dari situ dah. Biar aku balik di Madinah, ada kekasih aku di sana. Bila dia ulang-ulang, dia dapat pindah masuk dalam kota Madinah. Pendekat sikit ada orang jual tanah. Waktu bila dia duduk dalam tu, wafat dia di Madinah. Dimakamkan di dalam Radhatul Baqi' dengan memakai jubah daripada peperangan Badar dia. Itu di antara Sa'ad bin Abi Waqqas. Nak cerita tentang hadis ni, cerita dia sebenarnya panjang. Panjang. Seronok cerita pasal sahabat-sahabat yang dijamin syurga ni. Mereka hebat. Hebat dalam peperangan. Tengok di antara syair yang dilantunkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam,
Dia ni kata Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas ni, uh, dia bila mana dia main pedang dengan main panah, dia lebih hebat bermain panah. Nah, bermain panah. Tapi dalam masa yang sama, sebelah tangan ada panah. Pedang juga terselit di pinggang. Kadang-kadang panah tu tak ada nak tarik busur tu, pedang dia dulu pi. Nah, di antara yang kata uh, uh, kehebatan dia. Waktu dia tengah main pedang ni, sebab panah dia kan, panah ni ambil masa sikit. Nak kena angkat, tarik, attack baru lepas. Untuk musuh yang jauh, kalau musuh yang dekat, tak boleh guna panah lah. Kan tak ada nak pi panah tu. Nah, jadi dia akan guna perang. Bila mana dia terjatuh. Ini dalam perang Uhud. Nah, dia terjatuh. Lepas tu, bila anak panah dia memang berat. Di antara sahabat, Julaibib pernah bawa. Dia pernah suruh seorang sahabat Rasulullah yang nama Julaibib. Siapa Rasulullah Julaibib tu? Badan dia kecil. Nah, orang dia kurus. Dia kata kat Julaibib dah bawa ni. Dia sebelum perang dia akan asah nak panah dia. Nah. Lepas tu Julaibib akan bawa tanggung dia punya anak panah ni. Sampai tak boleh berjalan. Melihat ni. Punya berat. Ha. Apatah lagi kalau dalam perang ni. Dia kata jatuh. Rasulullah ni penuh tangkas. Tengok Rasulullah dah sampai di depan dia. Rasulullah dah sampai di depan dia. Bermain pedang. Rasulullah lagi hebat lah. Nah. Datangnya Rasulullah dengan penuh ketangkasan demi menyelamatkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Rasulullah sayang sangat nak jaga dia. Kerana dia adalah pemanah Rasulullah yang paling tepat. Kalau Rasulullah kata, attack telinga dia. Memang telinga yang pi. Kena. Nah, tak lagi pakai subang lah kawan tu. Nah. Dia pernah memanah dalam perang Uhud ni. Rasulullah jatuh. Nah, dia letak Rasulullah di atas belakang dia. Nah, sebab dia nak bawa Rasulullah di atas Jabal Uhud. Dia letak Rasulullah di belakang. Rasulullah dia luka parah dah. Dia duduk di bawah. Tapi di bawah tu sambil depan lah. Nah, ya Rasulullah panggil dia. Dia digelar dengan nama dia Fidaka Abi wa Umi. Rasulullah gelar dia. Nah, dia digelar dengan Fidaka Abi wa Umi. Pelindung ibu dan ayahku, kata Rasulullah. Tang mana pun ada dia. Aku pandang kat situ ada dia. Aku pandang kat sini ada dia. Dia ni macam boleh terbang dalam tu. Masuklah di antara 3 lagi kawan-kawan yang saya kata dia lahir sama tahun tu. Talhah bin Ubaidillah. Bukan Talhah bin Abi Talhah. Talhah ni ada 2-3 sahabat ramah nak. Talhah bin Ubaidillah ni kata Rasulullah dia macam ada sayap tu. Yang dipanggil oleh Rasulullah dengan nama Garuda Allah. InsyaAllah kita akan jumpa lepas ni dalam kitab 10 orang yang sahabat yang dijamin syurga. Okey. Satu lagi hadis. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Safwan bin Isa, haddatsana Muhammad bin Amr bin Isa, Abu Ni'ama al-Aduwi qala sami'tu Khalid bin Umar wa Shawisan wa Aba Riqad qala ba'atha Amr bin Al-Khattab Utbah bin Ghazwan wa qala intalaqa anta wa man ma'ak hatta idza kuntum fi aqsa ardil Arab wa adna biladin ardil Ajam fa aqbalu hatta idza kanu bil Marid wajadu hadha al makan fa qalu ma hadha hadhihi al Basrah فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير وقالوا ها هنا أمرتم فترلوا فذكروا الحديث بطول فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت bila qaf dengan ta dengan ta ni nak bertemu dia jadi pelik sikit nah. Burdatan faqasamtuha baini wa baina Sa'din bin Abi Waqqas. Masih ada nama dia lagi.
Fama minna min ulaika sab'ati ahadin illa wa huwa amir misrin minal amsari wasatajuru wasatarjubu wasatajrubunal umara ba'dana. Khalid bin Umair bin Shwash radhiyallahu anhu menyatakan Umar ibn Khattab telah mengutuskan Utbah bin Ghazwan lalu berkata, pergilah engkau dan siapa yang bersamamu hinggalah kamu berada di penghujung negeri Arab dan berdekatan negeri Ajam. Mereka pun berangkatlah. Apabila mereka tiba di Mirbad, mereka mendapati tempat tersebut. Maka mereka bertanya, apakah tempat ini? Ini Basrah. Mereka berjalan lagi hingga sampai hadapan sebuah jambatan kecil. Mereka berkata, di sinilah kita diperintahkan. Mereka pun turun. Kemudian para perawi menyebut hadis ini dengan panjangnya. Beliau menyatakan lagi, Utbah bin Ghazwan berkata, sesungguhnya aku adalah orang ketujuh dari tujuh yang bersama Rasulullah. Kami tidak punya makanan kecuali daun pokok hingga pecah mulut kami. Aku menjumpai satu selimut dan aku membahagikan antaraku dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiada seorang pun dari kalangan kami yang tujuh melainkan telah menjadi gubernur wilayah. Kamu pun akan menjadi gubernur-gubernur selepas kami. Hadis ni lah. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis Khalid bin Umair ini tadi? Yang mana dia bagi tahu Khalid bin Umair ni dalam pemerintahan Umar Al-Khattab. Kalau cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, dia memang hidup dalam pemerintahan uh, Umar Al-Khattab. Dia duduk dalam pemerintahan Umar Al-Khattab. Sebab masa pemerintahan Umar Al-Khattab ni, dia dah kita panggil dewasa. Lelaki Arab dewasa 40-an. Itu disebut sebagai lelaki dewasa. Dia dah hantar lah mereka jadi gubernur-gubernur ni. Mereka nak cerita. Khalid ni nak cerita. Dia kata, yang mana satu ketika dulu kami diarahkan oleh Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab ni untuk pi berperang. Pi ni kalau kita kata pi jaga sempadan-sempadan negeri. Daripada negeri kita dicerobohi oleh musyrikin-musyrikin yang bakal memporak-porandakan akidah umat Islam. Jadi dihantarlah yang tentera-tentera hebat ni pi. Sampai ke hujung negeri yang bersempadan dengan negeri Ajam. Maksud dia, sampai ke negeri yang bukan negeri orang Ajam ni, orang bukan Arab. Dia pun berjalan dah jauh, berjalan dah. Sampailah musim sejuk. Dia pun berhenti. Yang ni ikut. Yang ni ikut. Dia kata, bukan. Ini Basrah. Basrah ni Syria lah. Ush, bukan dia kata. Kalau bukan, jalan lagi. Berjalan lagi sampai berminggu-minggu. Nak cari sempadan negeri Ajam ni. Negeri Ajam ni bukan negeri Arab. Masa tu musim sejuk sangat. Dah lama dah berjalan. Bekalan pun tak ada. Habis. Bukan orang nak sedia makanan kot jalan pun tak. Jadi bila sampai dah kat satu tempat tu yang dia kata sampai di bawah jambatan yang kecil. Tang sinilah. Tanya-tanya. Masa tu bukannya ada peta nak tengok apa nak. Nak tengok wis ke kan. Tak ada apa. Jadi berpandukan kepada bintang perjalanan mereka. Perhati-perhati, ni sempadan dia. Balik sana negara Ajam. Bukan orang Arab. Bukan orang Arab ini. Ada yang menafsirkan hadis ini. Mengatakan itu adalah di antara negara Rom. Negara Rom. Lepas dia balik ni. Jaga sempadan. Punya sejuk ni tak tahu nak habaq. Sejuk. Selimut tak ada. Selimut tak ada. Lantas dia bagi tahu di sini ni aku dapatlah sehelai kain rida. Anak burdah. Apa panggil burdah? Barbat di sini adalah burdah, kain rida. Ada selai taklah besar mana. Dia pakai besar-besar. Taklah besar mana. Bila mana terlampau sejuk ni, nak share selimut tu. Kalau kita ni, kita badan besar. Selimut ada besar, kain batik tu saja.
Jenuh berebut. Nah. Dalam suasana yang sejuk ni, jenuh berebut. Mau koyak kan tu. Itulah yang berlaku. Dia nak cerita susahnya mereka dulu ni. Lepas tu dah lah sejuk. Biasanya kita kalau sejuk tu, lapar pula lah. Tak ada apa nak makan. Dan kata sahabat ni, dia kata kami ni sampai tak ada apa nak makan. Nah, apa yang kami dapati di situ, dia kata, hanyalah pohon-pohon kayu saja. Nah, yang mana kata para sahabat ni, sahabat yang bernama Khalid bin Umar ni, dia nak cerita balik lah. Nah. Tak ada apa yang ada pada kami, dia kata, hanyalah pohon-pohon kayu, daun-daun kayu saja. Bila kami makan sampai luka, rahang-rahang ni, kerah. Bukan kata masak, kita cuba pergi ambil rumput ke lalang ke makan. Eh? Lepas sampai luka rahang-rahang. Kepada sahabat ni susah payah no. Kita menikmati Islam hari ini adalah daripada keringat para sahabat yang memperjuangkan agama Islam tanpa nilai. Maksud dia tak ada gaji pun. Kadang-kadang ada harta ghanimah, maka itulah yang dibahagi-bahagikan. Ya? Sampai luka rahang-rahangnya dia kata. Dan mana dia kata, keadaan aku ketika ni, kita kalau luka. Luka rahang ni di bahagian dia, bahagian dalam ni. Tercucuk dia kerana daun kayu yang berduri. No? Bila masuk dalam perut, masuk dalam mulut, tak ada dalam ke perut lagi, masuk dalam mulut. Dah tikam. Kemudian kerahnya batang-batang kayu tu terpaksa makan untuk hidup. Kita survive. Apa yang dapat, dia makan. Tapi bukan sebarang jenis makanan yang dia tangkap makan. Biasanya dia akan makan daun-daun kayu. Sebab apa Rasulullah kata yang ni boleh makan. Ini boleh makan, kita makan. Kunyah-kunyah pelan, kunyah-kunyah pelan. Bukan nak sedap. Ya? Kita hari ni makanan dah terhidang. Ya? Makan-makan tak sedap. Kita tinggal sambil kita hina makanan tu. Boleh makan. Cuma tak kena dengan selera kita. Kita hina dia. Alhamdulillah kita ada kemampuan. Kita boleh pergi beli tang lainnya ikut selera kita. Kan? Banyak sangat kita ni dengan nikmat yang Allah bagi kemewahan kepada kita. Dan kata sahabat ni, dia kata, kalau hampa nak tahu, kami ni 7 orang yang duk makan pokok kayu saja ni. Kami ni ada 7 orang. Ketujuh-tujuh kami jadi gubernur. 7-7 jadi gubernur. Hampa pun kalau nak jadi gubernur, lebih kurang mesti nilai dia kata. Hampa pun kalau nak jadi gubernur, kena susah dululah. Ni tak duduk naik terus jadi gubernur, seronok di atas tu. Dah mengata kat gubernur pula tak lah. Nasi tak kata kat gubernur kita kan. Siapa yang jadi gubernur, kok lah kita esok ni. No? Dalam rumah, siapa tahu orang perempuan habis-habis pension. Tua-tua, aktif dalam politik. Tengok-tengok, Kak Zalilah jadi gubernur. Alhamdulillah. Senang ukhwah muslimah. InsyaAllah ta'ala. Itu di antara tafsiran hadis yang mana dibawa oleh para sahabat yang hebat-hebat. Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Dia cerita sendiri pengalaman dia. Dia di antara 7 orang sahabat yang duduk dalam perjuangan bersama dengan Nabi. Kalaulah untuk mengalas perut ni sampai luka berdarah mulut dan rahang mereka, dia kata bukan mudah sebenarnya untuk menegakkan keislaman. Yang kata sampai Rasulullah sampai wafat pun tak pernah rasa senang. Itulah baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah minggu depan kita akan baca kesusahan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi orang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Ada soalan? Buka cermin mata nampak orang jauh terang. Tak pakai cermin mata nak baca kelabu. Habis dah. Allah ambil dah. Allah ambil dah. Subhanallah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Ana, silakan. Ni nak tanya soalan yang kemarin lah kan. Macam kita kan penyakit hati ni. Macam kita tengok orang tu pakai tudung cantik lah, jubah cantik lah. Lebih tu kita macam pergi beli macam mana dia pakai tu kita pergi beli. Adakah tu penyakit hati ataupun sakit hati ke ataupun macam dengki ke? Itu saja Ustazah. Okey, baik dah. Serta adakah kita dengki? Okey, bila kita berkemampuan, kita tak dengki. Kita mampu beli.
Kalau kita tengok dia pakai, kita sakit hati. Yang tu baru menambah dengki. Kita sakit hati dan kalau boleh, kita nak pergi koyak-koyak baju dia. Kita rasa macam mana dia ni mampu beli? Nah, awak dia boleh beli, aku pun nak beli juga macam tu juga. Tapi kalau kita pi beli dengan kemampuan kita, berkenan tengok dia pakai. Aku berkenan tengok dia pakai tudung tu. Aku berkenan tengok dia pakai jubah tu. Cantik, manis. Kita pun beli. Yang seakan-akan macam tu. Ataupun mungkin serupa boria macam tu juga. Nah, adakah itu dinamakan iri hati? Dengki? Tak. Selagi dia tak memusnahkan. Dia suka tengok kawan tu menerima nikmat Allah. Dan dia pun, dia berkemampuan. Dia pergi cari. Bukan, kalau orang yang hasad dengki ni, dia nak musnahkan orang yang dapat nikmat tu. Tapi dia bukan nak musnahkan. Dia nak ikut kebaikan yang kawan tu buat. Tak? Jadi, itu bukan dengki kat anak-anak. Itu mengikut kebaikan yang kawan tu pakai. Adakah salah untuk kita memakai pakaian yang cantik? Tak salah. Sebab di dalam Islam kita disunatkan bertabarus. Berhias-hias. Tapi kena pada tempatnya. Kena pada tempatnya. Jangan pakai pelik-pelik. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab, dia cukup tegas dalam pemakaian perempuan. Jangan pakai pelik-pelik ni sampai batu karang atas kepala. Sampai tahap-tahap merepek dah. Yang tu memang tak boleh. Dia bagi kita berhias sekadar yang patut sahaja. Jadi kita tahulah apa yang patut dan apa yang tak patut. Alhamdulillah. Kak Nana itu tak dinamakan dengki. Seandainya kita nak sama-sama merasa nikmat. Terima kasih Ustazah, baru faham. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Zalila. Bakal Gubernur kita insyaAllah. Ni 7 sahabat tu siapa mereka tu nama Ustazah tu? Okey. Saya kan di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada dalam 7 tu nah. Di antaranya ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Ziyad. Ada kata Sa'id bin Zaid. Ziyad ataupun Zaid lebih kurang samalah, cuma ejaan dia. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Ziyad ataupun Sa'id bin Zaid. Kemudian Ammar bin Yasir, Talhah bin Ubaidillah. Ni kira pahlawan-pahlawan yang hebat. Yang lagi 2 tu saya tak berapa nak pasti. Di antara pahlawan yang hebat, yang lepas daripada peperangan ni, dia pun terus jadi gubernur. Bukanlah dalam serta-merta, lepas 16 tahun. Lepas 16 tahun, Rasulullah wafat, dia pun jadi gubernur. Ke-7 orang tu. Dia pun jadi gubernur pun bukannya macam gubernur hari ni, no. Bukan kata nak senang, lagi susah sebenarnya bila kita terima amanah ni. Sebenarnya susah, berat kan. Habis yang orang nak berebut sangat jawatan, berebut apa tu. Kalau kita tak maulah, takut kan. Takut nak jawab apa dengan Allah. Kalau kita tak boleh melakukan keadilan. Allah Kak Zila, maaf. 2 lagi nama saya tak ingat. Tak apa Ustazah, terima kasih. At least saya tahu juga lah sikit sebanyak sejarah kan. Kita ni tak pandai Ustazah kan. Ya betul. Kita tak pandai. Ya. Semalam kan Ustazah katakan Nabi Ishak dia solat waktu bila kan. Ya. Kita dah ada subuh, Nabi Adam, Zuhur, Nabi Ibrahim, Yunus, Asar, Maghrib, Nabi Isa. So saya agak yang ni mestilah Isyak kan. Allah. Cari dah tu. Dia fikir semalam dia boleh dah. Balik dia kacau Ustaz. Saya Ustaz. Isyak ni Isyak. Maksudnya dah waktu. Allahu Akbar Allah. Nabi apa ni kah? Nabi Musa kan Ustazah? Musa alaihissalam. Musa alaihissalam. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Janita. Ustazah, silakan. Okey Ustazah, nak tanya Ustazah macam mana kaedah kita ni nak mengingati nama-nama para sahabat dan sirah depa ni lah. Macam mana nak ingat Ustazah?
Nak ingat nama-nama para sahabat. Yang tu kena rajin membaca. Daripada bacaan itu adalah gedung ilmu. Baca dan ingat. Macam mana kita boleh ingat nama artis? Kan artis Bollywood kah, artis Hollywood kah, artis Korea kah? Kita suka, kita minat. Kita tengok berulang-ulang kali, bahkan kita hafal nama. Lupa kita tanya. Akhirnya kita ingat senarai-senarai nama artis tu. Apatah lagi artis Rasulullah, kan? Punya hebat-hebat lepas tu. Kita baca, selami, susuri sirah perjalanan Rasulullah yang dikelilingi sahabat-sahabat hebat ni. Timbulkan, tanamkan rasa minat nak mendalami bagaimanakah sifat sebenar sahabat yang dijamin syurga, sahabat yang berada di sekitar Rasulullah, yang hidup susah payah dengan Rasulullah. Akhirnya kita jadi suka dan minat. Maka dia menjadi satu inspirasi ataupun kita sebut sebagai idola kita. InsyaAllah. Kan kita kalau kita suka satu benda, kita akan usaha untuk mengetahui jalan cerita mereka. Cari. Tapi carilah, kita kena tengok cerita hari ni kadang-kadang buat syiah yang buat. Kena berhati-hati dalam pencarian ilmu. Bahan bacaan pun bukan boleh sembrono kita pergi terjah dah. Biasanya cari daripada hadis. Dikorek daripada hadis, kemudian baru ditafsir oleh para sahabat. Kata benar, maka benar. InsyaAllah. Sebenarnya seronok lah bila kita dapat susuri sirah para sahabat ni. Hebat mereka ni lah. Macam tu ya saya boleh bagi cadangan Jenita nak. Ya, betul lah sebab kita pun belajar banyak juga tahu sahabat ni, tapi macam berceramuk sikit kan. Kita tak ada dia punya macam orang kata apa daripada Rasulullah awal sebarkan Islam tu. Kita jadi macam ceramuk sangat ada jalan cerita dia tu kan. Ya betul. Jadi banyak yang terlepas kan sahabat-sahabat ni. Nama dia pula nak serupa. Pula tu susah nak sebut. Memang saya waktu mula-mula belajar tentang cerita para sahabat ni, masalah saya adalah nak sebut nama mereka. Memang susah dah. Tapi bila kita minat, senang lah. Lama artis-artis Bollywood, Hollywood kita boleh sebut dah. Apatah lagi sahabat-sahabat ni semua mereka nama syarat Rasulullah yang bubuh. Bila mereka masuk Islam, Rasulullah tukar nama mereka dah. Tapi kita tahu yang 10 para sahabat yang dijaga dulu Ustazah noh. Ya betul. Ustazah noh. Betul Jenita. Betul insya-Allah. Sedih Ustazah sebab apa kita baru ni kita yang dah biasa ziarah Abah Khayyam apa semua kan. Kita dekat pi kubur-kubur para sahabat ni, kita terlepas benda tu Ustazah noh. Nama-nama ni kita terlepas Ustazah noh. Jadi bila balik main sedih sangat kan, kita tak sebut nama kita bagi salam umum kan, tak bagi salam, tak sebut nama para sahabat ni seorang. Sedih secara khas satu noh. Sedih Ustazah noh. Maaf Ustazah soalan saya banyak. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Ya sama-sama, kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Kak Syam. Ya saya. Silakan Kak Syam. Adakah Sa'ad Abi Waqqas ni pun dia berkahwin? Okey, dia berkahwin. Sa'ad bin Abi Waqqas dia berkahwin. Sebab tu dia bagi tahu dekat isteri dia, suruh sediakan jubah yang dia pakai ketika perang Badar untuk dikafankan jenazah dia. Lepas mandi tu isteri dia berkulak mai. Kan saya kata baju dia tu koyak rabak. Baju pakai perang masa tu tak ada lagi baju besi. Baju dia koyak rabak. Kemudian dia suruh isteri dia jahit. Isteri dia ni terkenal dengan perempuan yang jahitan paling kemah. Halus jahitan dia. Untuk dipakaikan kepada suami dia pada saat wafatnya. Dia wafat bukan perang fisabilillah. Tapi dia wafat kerana sakit tua. Okey, saya terlepas cerita tadi. Dia doa untuk 3 doa pada lelaki yang bernama Sa'ad bin Qatadah kan, daripada Bani Asad. Memang Allah makbulkan doa dia. Lelaki tu hidup sampai umur 130 tahun. Dah tu miskin papa, kerja minta sedekah ke orang. Kemudian dah lah tua, miskin papa. Kalau kita panggil apa orang, gatal merenyam. Tak boleh tengok isteri orang ke, anak dara orang ke.
Dia kerja kena pukul je dengan orang. Dengan sebab kalau kita kata, nama je tu tapi gatai. Gatai merela. Tak boleh tengok. Dia selalu kena hina. Kan? Dah lah tua. Miskin papa kerana. Gatai merela. Memang sampai mati. Dia mati di antara sebab musabak dia dibaling dengan batu. Kerana dia suka kacau anak-anak orang dengan isteri orang. Itu Sa'ad bin Qatadah, lelaki daripada Bani Asad yang fitnah dia. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Sama-sama kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Naria. Kak nak tanya tiap sahabat ni ada gelaran Radhiyallahu kan. Bila kita sebut nama sahabat ni macam Abu Bakar Saidina Abu Bakar radhiyallahu, kita kena sebut ke radhiyallahu? Kalau kita tertinggal sebut, adakah kita dikira berdosa? Okey, baik. Terima kasih nah. Adakah kita dikira berdosa jika tak sebut radhiyallahu anhu? Tak dikira berdosa. Cuma adab kita belajar beradab dengan para sahabat yang hebat di jamin syurga tu. Kalau kita sebut radhiyallahu anhu, kita adalah seorang yang beradab dalam menyebut nama insan-insan yang dijamin syurga. Sebab kita kalau jumpa orang yang ada pangkat datuk, datuk, ya, datin, kita boleh sebut kan. Tapi kenapa sahabat yang memang nak ke syurga, yang Rasulullah dah kata nak ke syurga, kita tak letakkan radhiyallahu anhu. Kan? Itu pangkat tertinggi tu yang Allah redha kepadanya. Pangkat tertinggi. Jadi kalau tak sebut pun tak mengapa. Tak menjadi salah. Macam kita sebut Muhammad. Pasal janggal jikalau tak diikuti dengan sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang tu Rasulullah kata, siapa tak sebut, kedekut, bakhil. Tapi ada berdosa? Tak berdosa. Kita malulah nak sebut nama Muhammad saja, no? Biasanya kita akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Habis dah habis dah insya-Allah selamat berpuasa Lepas ni Jumaat, Sabtu hingga 2 hari lagi. Hari ni tak saya kira dah. Ada sesetengah orang yang kita pulun makan. Pasal apa? Lepas ni tak boleh makan dah. Kita jangan jadi macam tu. Kita jangan jadi macam tu. Kita ni punya makan lah, tak kira no. Sampai terjelen-jelen dia makan. Makan. Esok nak tak boleh makan dah. Hari kita pulun. Punyalah pulun merata. Tak usah. Seolah-olah kita nak balas dendam. Macamlah kita terkebulung sangat. Walhal kan biasa-biasa. Sambutlah Ramadan dengan hati yang lapang, dengan penuh rahmah dan mahabbah, insya-Allah taala. Ramadan karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mu'azimi sultani. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa ahsyurna bi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat berpuasa. Terima kasih. Ya, sama-sama.